Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Omar Didik. Hari ini macam biasa kita sambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2 dalam bab 2.2 iaitu Reka Bentuk Mekanikal. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik 5 dan subtopik 6. Boleh buka muka surat 51 dalam buku teks RBT tingkatan 2. Jadi, objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk membuat rumusan kekuatan dan kelemahan. Kekuatan kelemahan apa? Kita nak uji kita punya komponen sistem mekanikal ni, apa kekuatan dia? Apa kelemahan dia? Sebelum kita membina sebenar-benar kita punya gadget tu untuk dipasarkan, kita kena tahu dulu kekuatan dan kelemahan kita punya gadget. Okey, lepas tu kita nak membina gadget. Lepas dah buat rumusan kan, kita dah tahu apa yang perlu kita perbaiki dan sebagainya, kita bolehlah terus untuk membina gadget. Tapi nak membina gadget ni, kita ada pelbagai proses yang kita kena lalui. Apa proses tu? Okey, saya akan terangkan satu persatu pada slide yang seterusnya. Jadi, pembelajaran lepas kita dah buat kan? Kita dah buat kita punya reka bentuk pemegang lampu basikal kita macam mana? Nak warna apa? Nak saiz apa? Guna mekanikal apa dan sebagainya. Okey, hari ni kita kena fikir pereka bentuk ni, kena fikir, kena ambil tahu apakah kelebihan dan juga apakah kelemahan setiap produk yang kita hasilkan. Jadi kita kena buat rumusan lah, baru kita boleh alert apa yang kita boleh buat penambahbaikan. Okey, kita buat table, senang. Jadual, kita boleh tulis satu persatu kan. Kita boleh bandingkan kita punya kekuatan dan juga kelemahan. Okey, kita pergi satu persatu dulu. Pemegang lampu. Okey, komponen pemegang lampu bahagian atas ni kan, kita guna sistem mekanikal pautan. Okey, saya dah ajarkan sistem mekanikal pautan ni berfungsi macam mana. Boleh tengok pada video sebelumnya. Saya dah terangkan terperinci. Okey, kita tengok pada kekuatan dia. Kekuatan kita menggunakan sistem mekanikal pautan ni mempunyai cengkaman yang kuat pada handle basikal. Kat sini kan, dia ada cengkaman yang kuat, tak mudah terbuka dan sebagainya. Tapi kita ada kelemahan tau. Kelemahannya adalah sukar untuk dibuat pelarasan jika diameter handle berbeza. Contoh, setiap basikal tak mempunyai saiz yang sama kan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang halus dan sebagainya. Jadi kita punya pemegang lampu ni tak sesuai untuk semua jenis basikal. Maknanya ada tertentu. Jadi kita kena take note. Okey, ini adalah salah satu kelemahan kalau kita menggunakan sistem mekanikal pautan pada kita punya produk. Okey, lepas tu kita pergi pada komponen pengunci pemegang lampu. Kat mana? Ni bahagian bawah ni. Kita dah labelkan. Ini pengunci pemegang lampu. Kita menggunakan sistem mechanical tuas. Ini pun saya dah ajar dah pembelajaran lepas. Kita kena ada 3 kan? Beban, kita kena ada fulcrum dan juga kita kena ada daya. Okey, kekuatan kita menggunakan sistem ni adalah mengambil masa yang singkat untuk dipasang dan ditanggalkan. Tengok kat sini. Dia mudah je kalau kita nak pasang kat handle kan. Senang pasang, senang buka, tapi ada kelemahan. Jadi kelemahan dia adalah mudah terbuka sekiranya tidak dipasang dengan kemas. Maknanya kalau kita pasang sambil lewa, letak macam tu je kan, dia senang terbuka lah. Jadi kekuatan dia kita kena betul-betul pasang dia, bagi kemas, bagi betul-betul dia terletak pada kita punya handle basikal. Okey, komponen seterusnya adalah badan lampu. Kat mana? Ni bahagian atas ni. Sebab tu kita buat lukisan kan. Jadi kita boleh rujuk. Badan lampu dekat atas ni kita menggunakan sistem mechanical gelongsor. Dekat bahagian sinilah. Okey, kekuatannya adalah badan lampu boleh ditanggal dan dipasang dengan mudah. Sebab kita letak bateri kat sini kan. Jadi kita boleh buka dan tutup dengan mudah lah. Tanpa ada masalah. Lepas tu kelemahan dia pula, bahagian gelongsor tu mudah longgar lah jika terkena gegaran yang kuat. Contoh basikal kita tu terjatuh ataupun terlanggar apa-apa kan. Jadi ada gegaran yang kuat, dia boleh efek lah pada kita punya sistem mekanikal ni. Boleh jadi longgar. Jadi lepas kita dah senaraikan kita punya kekuatan dan kelemahan ni, barulah kita boleh pergi ke proses seterusnya. Okey, kita tengok pada proses kita ni. Proses pembinaan kita ni ada banyak peringkat. Awak boleh tengok satu persatu lah. Dia ada banyak. Awak boleh buka muka surat 52 dalam buku teks lah. Dia ada tunjukkan satu persatu dari step macam mana mula nak siap dan sampai ke selesai. Okey, kita pergi satu persatu. Mula-mula kita dah
pilihkan projek kita nak buat gadget lampu basikal. Lepas kita dah pilih projek kita kena buat sesi brief bersama pelanggan. Kat sinilah kita kena take note. Apakah cita rasa pelanggan? Dia nak apa? Dia nak lampu tu tak mudah berkarat, boleh tahan lama, nak warna yang menarik, boleh pusing 180 darjah dan sebagainya. Jadi kita take note, kita tulis apa cita rasa pelanggan. Lepas tu kita kena kaji selidik lah. Kena tulis, okey sesuai tak kalau kita macam ni? Okey sesuai tak kalau bahagian ni kita buat guna mechanical yang ni? Yang ni kita guna cara lain pula. Lepas kita dah kaji selidik, baru kita boleh buat lakaran awal. Lakaran awal ni lah yang kita dah belajarkan pembelajaran lepas. Kita kena buat dulu lakaran pertama sekali macam mana produk kita tu dihasilkan. Lepas tu kita buat sesi kritik. Kita kena buat sesi kritik. Kena tengok lakaran awal kita tu apa kekurangan, apa yang perlu kita inovasikan daripada lakaran pertama ni, apa yang perlu kita tambah, material apa yang paling sesuai guna dan sebagainya. Kita kena kritik, baru kita tahu kan kita punya produk tu apa lagi penambahbaikan yang perlu dibuat. Lepas tu kita boleh buat lakaran akhir. Jadi lakaran akhir ni kita dah confirm kita nak saiz macam mana, kita nak guna mechanical apa, kita nak guna material dan sebagainya. Semua dekat lakaran akhir ni lah kita dah tulis lengkap kita punya nak apa kan. Lepas tu kita kena buat lukisan kerja. Lukisan kerja ni lah tetapkan, okey komponen apa kita kena ada, komponen yang ini kena ada. Jadi mechanical tuas kita kena ada dan sebagainya. Baru kita nampak kan apa bahan-bahan yang kita nak perlu gunakan dalam produk kita. Seterusnya kita dah boleh buat penyediaan komponen. Maknanya kita dah tahu kan kita nak ada komponen ni, kena ada komponen ni, nak kena ada komponen ni, jadi kena kesediakan. Macam mana? Kita kena buat proses penghasilan lah. Yang ini pun saya dah ajar dalam bab 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Kita dah belajarkan macam mana kita nak buat pemesanan, macam mana nak buat tuangan. Saya dah ajar guna tuangan, macam mana nak guna plaster of Paris, epoxy dan sebagainya. Itu kat sinilah kita nak buat hasilkan setiap kita punya komponen. Lepas tu kita dah siapkan kita punya semua proses-proses penghasilan komponen. Kita kena pasang pula komponen kita tu menjadi satu produk yang lengkap. Lepas tu kita dah siapkan produk kita tu, kita kena buat pengujian lah. Kita kena tengok kan apa kelebihan, apa kelemahan, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Lepas dah kita buat pengujian, kita kena buat kemasan akhir. Kemasan akhir ni lah yang kita kena cat, kita boleh warnakan, kita pilih kita punya luaran tu kita nak buat apa dan sebagainya. Lepas kita dah puas hati pada kemasan terakhir, baru kita selesai. Baru boleh kita punya gadget lampu tu boleh dipasarkan, boleh digunakan kan. Barulah kita boleh happy, seronok. Kita punya produk tu dah siap. Okey, lepas kita dah tahu kan carta alir kita daripada mula sampai selesai proses tu, kita kena buat apa pula? Kita kena buat lakaran ceraian. Lakaran ceraian ni penting tahu supaya kita dapat penjelasan komponen tu lebih terperinci. Kita nak guna lampu, kita nak guna cermin, penutup lampu, pemegang lampu ni kita kena guna sistem tuangan ke, sistem pemesanan ke. Jadi dia memudahkan kita lah untuk kita tahu setiap komponen yang perlu disediakan. Apa yang kita perlu beli. Lampu ni kena sediakan, cermin pun kita perlu. Dan semua ni adalah sangat penting apabila kita nak menghasilkan sesuatu produk. Ni proses yang pertama lah yang terpenting kita kena buat. Lepas tu kita kena sediakan komponen binaan. Komponen binaan ni lah kita nak ambil kira kesesuaian. Okey, sesuai ke kalau kita guna material aluminium? Ataupun kita guna tembaga? Ataupun kita guna plastik je? Kat sinilah kita nak tengok sesuai ke tak sesuai kita punya komponen yang kita nak guna tu dengan fungsi setiap proses yang kita nak buat tu. Kita kena tahu sesuai ke ataupun tak sesuai. Okey, yang ketiga pula kita kena hasilkan komponen. Kita kena fikir kita nak hasil melalui konsep apa. Nak guna buat pemesanan ke, nak guna tuangan ke, nak guna pembentukan ke. Tuangan saya dah ajarkan. Kita boleh guna plaster of Paris ataupun kita boleh guna epoxy. Tak pun paling mudah kita guna pen 3D kan. Benda ni lah kita kena tahu. Kita nak buat kita punya setiap komponen tu nak guna kaedah apa. Ni satu peringkat yang
kita penting lah sebab kita nak tahu kita punya hasil produk tu guna material apa. Jadi bahan-bahan mentah yang kita ambil tu, kita kena ubah bentuk dan acuankan. Contoh kita nak guna aluminium kan, kita kena ubah aluminium tu jadikan bentuk yang kita nak. Jadi bentuk yang bersesuaian dengan kita punya produk dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Pemegang lampu kan, kita nak jadikan dia daripada timah yang tak ada apa-apa tu, kita bentukkan dia jadi pemegang lampu. Dia ada fungsi tersendirilah. Okey, lepas tu yang keempat kita kena buat pemasangan komponen. Lepas pemasangan komponen tu macam mana? Lepas kita dah hasilkan satu-satu kita punya bahagian komponen kan. Depan tu kita gunakan pemegang lampu tu kita guna daripada plastik ke. Lepas tu belah belakang badan bateri tu kita guna aluminium dan sebagainya. Lepas kita dah hasilkan satu-satu komponen tu, kita kena buat pemasangan. Perlu disambungkan dengan baik lah supaya kita punya komponen tu, supaya kita punya produk tu jadi boleh berfungsi dengan baik. Contohnya awak boleh tengok pada sinilah kita guna ball bearing pada kita punya tempat. Bila kita dah sediakan kita punya barang dengan selesai, lepas tu kita pasang kita punya ball bearing. Macam ni lah pemasangan dia. Kita kena pasang kita punya setiap kita punya komponen yang kita hasilkan tu menjadi satu produk yang berfungsi lah, yang baik. Okey, lepas kita dah buat proses pertama sampai keempat, yang kelima ni kita kena buat pengujian. Kita kena test kita punya produk tu, ketahanan dengan kefungsian dia tu okey ke tak. Ketahanan tu boleh tahan lasak ke, boleh tahan panas ke, boleh tahan karat ke dan sebagainya. Kita kena tengok. Lepas tu kefungsian ni, contoh lampu tu boleh ke menyala, boleh tahan berapa lama. Lepas tu pemegang bateri tu boleh ke buka dan tutup dengan baik, dan sebagainya. Kita kena tengoklah setiap ketahanan dan setiap kefungsian kita punya produk supaya kita boleh capai tahap keupayaan maksimum. Maknanya produk kita tu berkualiti. Kita tak nak lah lepas kita jual tu produk tu mudah patah lah, pelanggan tak suka dan sebagainya. Lepas kita dah buat pengujian dan dapat kelulusan, barulah boleh kita pasarkan dekat pasaran. Barulah boleh kita war-warkan dekat pelanggan kan, yang kita dah siapkan kita punya produk ni boleh diguna pakai dan sebagainya. Lepas tu kita kena buat kemasan. Kemasan tu macam mana? Kemasan ni adalah bahagian luar produk kita. Kita nak cat ke, kita nak spray ke, kita nak letak pelekat ke, kita nak buat corak ke, macam mana dan sebagainya. Kenapa kita kena buat kemasan? Sebab untuk menutup kelemahan permukaan produk. Contohnya produk tu mudah karat, tapi kalau lepas kita cat, kita letak kita punya kemasan dengan baik, jadi produk kita tak mudah karat lah kan. Benda-benda yang tak rata tu kita kena ratakan, permukaan tajam tu kita kena perbaiki dan sebagainya. Itu adalah proses kemasan. So jadi kita punya produk tu akan jadi lebih menarik lah. Jadi pelanggan pun lagi tertarik kan. Daripada fungsi dia sampai ke design pun pelanggan suka. Itulah sebab kita kena ikut proses daripada pertama sampailah ke akhir supaya produk kita tu mudah dipasarkan dan juga pelanggan pun suka. Jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.